Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua kepada murid-murid 4 Diligent. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya ucapkan terima kasih. Ada beberapa orang murid telah masuk, ada 2, 4, 6, ada 8 orang lah. Okay, tahniah saya ucapkan. Okay, saya tunggu juga murid-murid MUYU yang belum hadir ni. Okay. Jadi buka buku teks. Okay. Saya cuba paparkan dahulu buku teks kita. Okay, nampak Okay, jadi apa yang kita nak belajar hari ini adalah yang pertama, kita baca sama-sama apa kita target kita hari ni. Sasaran kita hari ni, objektif kita hari ni adalah yang pertama, bacakan yang saya boldkan. Boleh buka suara. Menamakan kerajaan Melayu awal di alam Melayu. Menamakan kerajaan Melayu awal di alam Melayu. Okay. Minggu lepas kita belajar zaman prasejarah. Betul? Okay. Zaman prasejarah. Tapi hari ni kita pergi pada tajuk yang baru. Tajuknya adalah kerajaan Melayu awal. Okay. Yang pertama tadi, menamakan kerajaan Melayu awal di alam Melayu. Yang kedua, kita nak menyatakan lokasi kerajaan Melayu di Kepulauan Melayu. Okay. Okay. Apa itu kerajaan Melayu? Okay. Apa itu kerajaan Melayu? Okay. Melayu ni kita lah. Orang Melayu, betul. Okay. Kerajaan Melayu ni satu kerajaan yang dibentuk oleh orang Melayu, okay, pada awal permulaan zaman kerajaan kita, kerajaan Melayu. Okay. Melayu ini bukan sahaja di, kalau negara kita ni, tengok gambar, okay, bukan sahaja di di Malaysia. Cuba tengok peta ni. Okay, di Malaysia ni, okay, ini peta Melayu ni, peta kerajaan Malaysia, semenanjung Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak. Okay. Okay, kerajaan Melayu merangkumi Malaysia, okay, kalau sekarang ini, dan juga di kerajaan-kerajaan di Indonesia. Okay. Sekarang dia nama Indonesia, dulu dia tak panggil Indonesia, dia panggil kerajaan Sriwijaya. Okay, sebut sama-sama. Kelas? Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Okay. Ini di Kepulauan Sumatera. Okay. Ini Kepulauan Sumatera di Indonesia. Begitu juga kerajaan bawah ni. Saya hitamkan ni. Kerajaan apa? Boleh baca sama-sama? Mataram. Okay. Dan juga kerajaan Majapahit. Okay. Okay. Ini di Kepulauan Tanah Jawa. Okay. Di Indonesia. Okay. Kalau selalu tengok cerita-cerita Melayu, okay, cerita Peramli dahulu, okay, cerita apa tu, saya tak ingat, okay, ada kerajaan Majapahit, okay, pergi serang, okay, kerajaan-kerajaan Melayu dulu, okay, tapi sini dekat kerajaan Melaka belum lagi, sebab kita belajar kerajaan Melayu awal. Okay, kita baca sama-sama, okay. Saya minta Irfan bacakan yang atas ni. Sejarah alam Melayu. Sejarah alam Melayu memperlihatkan kemunculan beberapa kerajaan Melayu awal. Alright. Kerajaan-kerajaan ini wujud sejak abad pertama lagi. Alright. Unit ini membincangkan nama, lokasi, bentuk hubungan diplomatik dan kegiatan ekonomi kerajaan Melayu awal. Okey, sejarah alam Melayu. Terima kasih Irfan. Sejarah alam Melayu memperlihatkan kemunculan beberapa kerajaan Melayu awal. Okey.
Kerajaan-kerajaan ini wujud sejak abad pertama lagi. Siapa tahu perkataan abad. Kalau belajar matematik ni dia tahu ni. Abad ni apa ni abad? Apa maksud abad? Nazri tahu tak Nazri? Boleh buka mic Nazri. Okay? Dalam matematik kita belajar masa, tempoh masa. Kita ada minit, ada saat, ada jam, ada hari, ada bulan, ada tahun, ada dekad, ada abad. Apa tu maksud abad? Saya uji sikit kemahiran matematik awak. Okay, abad. Apa itu abad? Izzat boleh bagi tahu saya? Ni Izzat. Tahun. Siapa bagi tahu tadi? Putri. Putri. Tahniah Putri. Okay, abad ini adalah satu tempoh masa selama 100 tahun. Okay. Kita berbalik pula pada ayat tadi. Okay. Ayat tadi dia cakap kerajaan-kerajaan ini wujud sejak abad pertama lagi. Maknanya abad yang pertama ini adalah 100 tahun pertama. Okay. Bilangan kalender, okay, dikira. Iaitu pada 100 tahun pertama. Kalau sekarang ni tahun 2000 berapa sekarang? Tahun 2021. Okay. Jadi kerajaan Melayu awal ni dah bermula daripada abad pertama lagi, daripada 100 tahun Masihi. Okay. Okay. Kita sebut sama-sama. Yang pertama tadi dekat atas ni, kerajaan apa ni? Okay. Kerajaan Melayu. Okay. Dipanggil juga kerajaan Melayu ada Champa. Sebut sama-sama. Champa. 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 Okay. Champa. Kemudian kerajaan Funan. Funan. Ini dekat bukan Kepulauan Melayu. Ini kerajaan yang awal dekat ni, dekat Indonesia, di Indonesia pula. Dekat dekat atas ni di Vietnam dan juga di kawasan Vietnam lah atas ni. Okay. Yang ni tak masuk kerajaan Melayu lah. Okay. Ini lebih kepada kerajaan yang belah atas sana. Okay. Yang kerajaan Melayu di sini ada sini. Kita sama-sama saya boldkan. Baca sama-sama. Kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua. Okay. Ini empat orang yang cakap ni. Okay, lain mana? Okay, kerajaan Kedah Tua. Okay. Seterusnya kerajaan Citu. Sebut. Kerajaan Citu. Citu ni di pantai timur, di sebelah Terengganu. Okay. Nanti kita belajar lebih lanjut lah. Kerajaan Citu. Okay, kemudian seterusnya kerajaan Gangganagara. Sebut sama-sama. Gangganagara. Okay. Seterusnya kerajaan di Perak ini. Okay, di Perak ni. Kerajaan Beruas. Kerajaan Beruas. Okay. Kemudian di Sarawak pun ada. Kerajaan Melayu awal ni. Di Kerajaan Santubong. Kerajaan Santubong. Okay. Kemudian di tanah Sumatera, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Right. Di tanah Jawa pula, di tanah Jawa di Indonesia. Okay. Kerajaan awalnya adalah Kerajaan Mataram. Okay. Dan seterusnya yang terakhir Kerajaan Majapahit. Okay. Kerajaan Majapahit. Okay. Kerajaan-kerajaan awal ini bermula bila? Okay. Kita tengok pada muka surat seterusnya. Muka surat 87. Okay. Tadi kita dah baca yang ni, apa yang kita nak pelajari hari ini. Seterusnya, peninggalan kerajaan Kedah Tua di Lembah Bujang ini. Okay. Sebenarnya, kerajaan Melayu awal ni, tak ada rekod sebenarnya. Okay. Tak ada rekod. Cuma
pengkaji-pengkaji sejarah dapat kesan ada kerajaan-kerajaan ini melalui monumen-monumen yang terdapat, okey, di sesuatu tempat. Okey. Apa itu monumen? Monumen ni ada bangunan lah. Ada tapak-tapak peninggalan. Okey, contoh ini. Peninggalan kerajaan Kedah tua ni di Lembah Bujang Kedah ni ada tapak dijumpai macam gini. Okey. Okey. Okey, diperbuat daripada batu-batu ni. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kepada kerajaan Melayu awal di alam Melayu. Kita tengok garis masanya. Okey. Terdapat beberapa buah kerajaan Melayu awal yang wujud di alam Melayu. Okey, kewujudan kerajaan Melayu awal ini dibuktikan. Seperti yang saya sebut tadi, dibuktikan dengan baca sama-sama. Peninggalan Kerajaan. sejarah Peninggalan. seperti Monumen yang kan memperlihatkan pengaruh Hindu Buddha, betul? Okey. Hindu Buddha. Okey. Masa tu kerajaan Islam belum sampai ke tanah Melayu awal lah. Okey. Yang ada pengaruh Hindu dan juga Buddha. Okey. Pengaruh Hindu dan juga Buddha. Sebab tu tapak-tapak ini lebih kepada peninggalan monumen kuil-kuil keagamaan pada zaman dahulu. Kita tengok yang pertama. Kerajaan-kerajaan ini muncul untuk peredaran zaman. Pada abad pertama. Maknanya pada 100 tahun pertama lah. Abad pertama ni pada 100 tahun pertama. Saya boleh tulis kat sini. Ini sekejap buat warna merah. Buat warna biru lah. Ini. Ini 100 Masihi. Bermula pada abad pertama. Sebut kerajaan apa tadi? Kerajaan Funan. Sebut sama-sama, kerajaan Funan. Kerajaan Kerajaan Funan tadi di kalau sekarang ni di negara Vietnam sana atas. Kemudian ke abad kedua. Abad kedua ni maknanya tahun 200 lah. Betul? Tahun 200 Masihi. Kerajaan seterusnya, kerajaan Champa. Champa. Kalau kita tengok tadi kerajaan Funan dikesan melalui tapak bandar Ok Yew, di Vietnam. Ini peninggalan. Untuk kerajaan Champa pula, ini gambarnya ni. Candi apa ni? Candi Ponagar. Dikesan melalui Candi Ponagar. Candi ni apa maksud candi? Tengok dalam buku teks apa tu, candi tu maksudnya kuil. Kuil-kuil Buddha dan Hindu. Dikesan di sana lah. Di kerajaan Champa tadi. Kemudian abad kelima. Kalau abad kelima ni 500 Masihi. Abad kelima. Satu abad tadi 100. Kalau abad kelima maknanya 500. Tahun 500 ini. Kerajaan Kedah tua. Bukan kerajaan Kedah sekarang. Kerajaan Kedah tua yang sebelum kerajaan yang rasmi kerajaan Kedah sekarang ni. Di mana diketahui? Melalui pertumpahan apa ni? Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang Kedah ni. Bukan Batu Pahat dekat Johor, tak ni. Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang. Irfan, candi apa maksud tadi candi? Saya terangkan apa tadi candi. Candi merupakan
kuil. Okey, tempat keagamaan untuk agama Buddha dan juga Hindu lah. Okey, ni dah dijumpai di di Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang dekat Kedah. Okey. Okey, seterusnya abad ke-6. Kalau abad ke-6 tahun 600 Masihi. Betul? Okey. Kerajaan Chihtu. Okey, di Kesan. Okey, kerajaan Chihtu tadi saya sebut tadi di Terengganu. Okey. Di Terengganu. Okey. Okey. Kerajaan ni dijumpai apabila batu bersurat di Terengganu ada, okey, dijumpai. Di Kesan kerajaan Chihtu ada di Terengganu lah. Okey. Kemudian seterusnya kerajaan Gangga Negara. Sebut sama-sama, kerajaan Gangga Negara. Kerajaan Gangga Negara. Okey, kerajaan Gangga Negara. Okey. Di area Kedah, antara Kedah dengan Perak ada kerajaan Gangga Negara. Pada tahun 600 Masihi. Okey. Jelas saya? Okey, setakat ni dah ada berapa kerajaan ni? Okey. Kerajaan Funan yang pertama, okey, kerajaan Champa yang kedua, kerajaan Kedah Tua yang ketiga, kerajaan Chihtu keempat, yang kelima kerajaan Gangga Negara. Betul? Ada 5 kerajaan. Okey. Seterusnya ada lagi. Okey, kita tengok kerajaan apa lagi? Abad ke-7. Abad ke-7 ni adalah 700 Masihi lah. Okey. Kerajaan apa yang ada di sini? Sebutkan saya. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Ya. Yang di Indonesia tadi, di Sumatera tadi. Nanti kita tengok betul. Okey, kerajaan Sriwijaya di Kesan. Melalui ada monumennya, iaitu Candi Muara Jambi. Okey, di daerah Jambi Sumatera ni. Okey, ada dijumpai Candi Muara Jambi. Tengok monumennya. Tempat keagamaan agama Hindu dan Buddha ni. Okey. Bentuk dia macam gini. Okey, dibuat daripada batu. Okey. Okey. Ada tapak yang dijumpai ni. Okey. Sumbernya daripada koleksi Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Okey. Seterusnya abad ke-9. Abad ke-9 ni tahun 900 Masihi tu. Okey. Kerajaan, sebut sama-sama. Kerajaan Mataram. Kalau tadi di Mataram tadi di Kepulauan Jawa, Indonesia. Betul? Kerajaan Melayu juga dipanggil. Okey. Orang Melayu ni bukan di Malaysia saja. Okey. Di Indonesia pun ada orang Melayu. Betul? Okey, lebih ramai orang Melayu di Indonesia sebenarnya. Okey. Kerajaan Mataram. Okey, di Kepulauan Jawa. Okey, kemudian abad ke-10. Okey. Abad ke-10 ni kita boleh panggil kalau 10, kalau 100 tadi satu abad. Kalau 10 maknanya tahun 1000 Masihi ni. Tahun ke-10. Betul. Okey. Abad ke-13 pula tahun 1300. Okey, Masihi. Okey, abad ke-15 ni 1500. Okey, Masihi. Sekarang tahun 2021, betul? Okey. Okey. Kerajaan berluas ni seterusnya 1000 tahun yang lepas. Okey. Okey, lebih kurang lah. Okey. Abad ke-9 900 tahun Masihi, kerajaan Mataram tadi. Okey. Kemudian abad ke-10 kerajaan Santubong. Okey. Sebut sama-sama kerajaan Santubong. Kerajaan Santubong. Kerajaan Santubong. Ini di mana ni tadi? Okey. Di Sarawak. Betul, di Sarawak. Okey. Kemudian abad ke-13 kerajaan Majapahit. Dekat dengan kerajaan Mataram tadi. Okey, kerajaan Majapahit di Kepulauan Jawa. Okey. Seterusnya kerajaan Berwas. Okey, kerajaan Berwas ni di negeri Perak lah. Okey. Okey. Ini kerajaan Majapahit ni di Kesan melalui Gapura Bajang Ratu. Okey, Gapura, apa maksud Gapura? Pintu gerbang istana ataupun kuil.
Okey, ada lagi tapak dia di sini. Okey. Di tanah Jawa di Indonesia. Okey. Inilah pengkaji-pengkaji sejarah jumpa kawasan ni, jadi dapat kesanlah beberapa lagi kerajaan Melayu awal. Tadi ada 5 yang tadi kita belajar. Sekarang kerajaan Sriwijaya 6, Mataram 7, Santubong 8, 9 kerajaan Majapahit dan 10 kerajaan Berwas. Okey, ada 10 kerajaan awal di Kepulauan Melayu. Okey. Bermula dengan kerajaan tadi, Funan. Okey. Dengan Champa tadi. Okey. Tapi yang Funan dan Champa tu kebiasaannya bukan Melayu lah yang sana ke atas tu. Tapi dimasuk sedikitlah sebagai kerajaan Melayu. Okey. Kemudian kita tengok pula lokasi kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Okey. Kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu bermula daripada pertempatan kecil yang kemudian berkembang menjadi pelabuhan. Kita belajar baru ni zaman prasejarah. Daripada manusia hidup di dalam gua, kemudian dia berpindah, dia berpindah ke kawasan-kawasan tepi tepi sungai, tepi laut. Kemudian dia berkembang, makin maju. Okey. Seperti yang kita sebut tadi lah, pertempatan kecil yang kemudian berkembang menjadi pelabuhan. Pelabuhan ini seterusnya berkembang menjadi sebuah kerajaan. Okey. Okey. Kita tengok peta. Saya kecilkan sikit. Alright, tengok. Okey. Dekat sini. Kerajaan Kedah Tua. Yang atas sikit tu adalah keadaan kerajaan Cihtu. Yang tengah-tengah ni adalah kerajaan Gangga Nagara. Kemudian kerajaan Berwas. Okey, kemudian kerajaan Santubong dekat Sumatera ni kerajaan Sriwijaya. Okey, kerajaan Mataram dan juga kerajaan Majapahit. Ini lokasi-lokasinya lah. Okey. Okey, kalau disebut di sini kerajaan Kedah Tua ni berada di mana ni? Okey, kerajaan ini di Sungai Mas. Pangkalan Bujang, Lembah Bujang. Okey, terletak di negeri Kedah Tua ni. Okey, dekat sini. Siapa yang baru masuk? Okey, selamat datang murid-murid MUYU. Okey, selamat datang murid-murid MUYU. Okey, saya teruskan, saya sambung. Okey, kita punya ni. Okey, kemudian kerajaan Gangga Negara. Lokasinya kerajaan ini di pantai barat bahagian tengah tanah Melayu. Kerajaan ini terletak di negeri Perak sekarang. Okey, Gangga Negara. Kemudian kerajaan Berwas sama juga di negeri Perak. Okey. Kerajaan Cihtu tadi. Okey. Bukan di Terengganu ni yang Cihtu. Okey. Saya sebut di Terengganu, bukan Terengganu. Lokasi kerajaan ini di Tanah Merah, Kelantan. Okey. Okey. Tapak-tapaknya dijumpai di kawasan-kawasan Tanah Merah, Kelantan. Okey. Kemudian kerajaan Santubong, lokasinya di Sungai Sarawak. Okey. Sriwijaya tadi lokasinya di mana tadi? Lokasi ni di lembah Sungai Musi di Sumatera. Okey. Ini tadi. Okey, Sriwijaya. Okey. Seterusnya kerajaan Mataram. Lokasi kerajaan ini di Jawa Tengah. Okey, di Kepulauan Jawa. Jawa Tengah ni, Mataram. Okey. Seterusnya kerajaan Majapahit. Juga di Jawa, tapi di Jawa Timur. Okey, di belah timur. Di Trowulan, Mojokerto. Okey, Jawa Timur. Okey. Kerajaan Melayu awal terletak di kawasan yang strategik. Okey. Iaitu di pesisir pantai yang memudahkan perhubungan. Lokasi ini membolehkan kerajaan Melayu awal berkembang, maju dan makmur. Okey. Cuba kita tengok dekat peta. Semua kerajaan-kerajaan Melayu awal ni berhampiran dengan pesisir pantai, di tepi pantai. Okey, semua. Okey. Sebab zaman dahulu pengangkutan zaman dahulu ada kereta tak masa tu? Okey. Soalan saya, ada kereta tak zaman tu? Furkan. Furkan. Atau murid lain nak jawab. Ada kereta tak zaman tu?
Tahun Tak ada. 100 Masihi. Ada kereta? Tak ada. Okey. Tak ada. Memang tak ada. Kapal terbang tak ada. Hanya masa tu pengangkutan perahu, kapal mungkin ada. Sebab itulah kerajaan-kerajaan Melayu awal ni berada di berhampiran dengan pesisir pantai. Okey? Semua ni, okey? Berhampiran dengan pesisir pantai, mudah pergerakan untuk perdagangan, okey? Untuk hantar-hantar barang, okey? Untuk bergerak ke kerajaan-kerajaan untuk berdagang, okey, masa tu. Okey? Jadi itulah dia punya kerajaan Melayu awal. Okey, ada berapa tadi? Yang kita kira ada 10. Okey, ada 10. Dan kalau kita buang dua yang atas tadi, Champa dengan Funan, ada 8 kerajaan Melayu awal. Okey, yang terdapat di Kepulauan Melayu. Okey. Saya nak sebut seorang satu. Sebutkan saya kerajaan Melayu awal. Sebut seorang satu. Bermula dengan Izzat. Izzat ambil satu kerajaan. Sebut. Izzat tu mana? Sebut salah satu kerajaan. Seorang satu sebab. Izzat dulu. Kerajaan Cihtu. Kerajaan Cihtu, tahniah. Seterusnya Puteri. Lambat cepat. Puteri. Kerajaan. Puteri dah hilang. Irfan pula, Irfan. Kerajaan seterusnya. Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua. Okey, Nazri seterusnya. Kerajaan Sang Tubong. Kerajaan Santubong, tahniah. Okey, Darwish. Kerajaan ada murid dia buka je, dia buka Google Meet, dia tinggal, dia pergi makan okey. Wafi. Seterusnya. Kerajaan apa? Semua dah hilang ni. Okey, dia buka je Google Meet, kemudian dia tinggal saya seorang bercakap. Okey. Murid Muyu cuba sebutkan salah satu kerajaan. Kerajaan apa? Saya terdengar suara tu. Kerajaan Mataram. Tahniah. Seterusnya lagi Patricia sebutkan. Kerajaan apa yang saya bulatkan ini? Kerajaan Sriwijaya. Majapahit. Ni dia macam ni kan. Buat ni. Okey, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit. Sabar. Okey. Gangga Negara, Bruas dan seterusnya lah. Okey. Seterusnya saya nak tengok kepada sedikit latihan yang saya berikan lah. Okey, sebelum saya masuk kepada pendidikan sivik Okey, nanti awak lengkapkanlah dekat sini. Abad pertama tadi kerajaan mana tadi? Kerajaan abad pertama tadi. Okey. Boleh bagi tahu saya tak? Ni. Abad pertama kerajaan mana Kerajaan tengok buku teks. Kerajaan Funan. Kerajaan alamak huruf besar pula. Kerajaan Funan. Nanti awak boleh catatlah. Okey. Okey, kemudian yang B ni kerajaan Champa. Kerajaan Champa ini adalah abad kedua. Okey. Mudah je latihannya. Tengok je buku teks dah ada semua. Okey, kemudian seterusnya C, kerajaan Kedah Tua. Ini berlangsung abad kelima. Okey. Seterusnya kerajaan Cihtu dan juga kerajaan Gangga Negara. Abad ke-6. Tahniah. Abad ke-6. Okey.
Seterusnya abad ke-7 Abad ke-7. Ini untuk kerajaan Santubong. Okey. Abad ke-7. Kerajaan Santubong dan kerajaan Srivijaya, betul lah. Okey, abad ke-7. Seterusnya kerajaan Mataram. Abad ke-9. Abad ke-9. Betul. Okey, dan seterusnya lah. Awak tengok dalam tu lah. Okey, saya tak teruskan lagi. Okey, untuk nyatakan lokasi ni, dah ada dalam gambar, catat je. Okey, tak ada masalah. Yang pertama dekat tepi sekali ni, kerajaan apa ni? Kat sini. Kedah Tua, betul. Okey. Ini Kedah Tua ataupun nak sebut bolehlah. Kerajaan Kedah Tua. Okey. Yang lain awak catat sendirilah. Okey, tengok buku teks. Okey, kemudian yang kat bawah ni kerajaan Kedah Tua, bila dia, lokasinya di mana? Awak catat nanti. Okey. Lokasinya di Sungai Mas. Okey, Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Okey. Catat ringkas je. Okey. Kemudian kerajaan Gangga Negara pun ada tu. Okey. Saya tengok seterusnya kerajaan dekat sebelah sini ni Srivijaya. Okey. Srivijaya ada dalam buku teks tu. Okey, lokasi kerajaan ini lokasinya di Sungai Sarawak. Okey. Sarawak. Yang lain tu awak isilah. Dalam buku teks semua ada. Dalam buku teks semua ada kenyataan-kenyataan tersebut. Okey. Boleh buat latihan ni. Kelas. Okey, insya-Allah awak buat. Siapa yang tak ada tak ada printer, tak boleh print, okey, boleh salin kembalilah. Okey. Ada murid tanya saya, macam mana nak buat peta? Peta ni boleh tekat dalam buku teks. Okey. Okey. Boleh lukislah. Okey, tak ada masalah. Okey. Okey, seterusnya saya nak pergi kepada kemahiran seterusnya hari ini berkaitan dengan pendidikan civic. Sebab minggu ini ada merupakan minggu pendidikan civic. Saya nak masuk sedikit berkaitan pendidikan civic. Okey. Apa itu pendidikan civic? Tema kita hari ini adalah bertanggungjawab. Okey. Saya nak terangkan sedikit berkaitan dengan hak kanak-kanak. Okey. Apa maksud kanak-kanak? Okay. Umur berapa ni kanak-kanak? Daripada umur berapa hingga ke berapa kanak-kanak? Boleh bagi tahu saya? Ha? 18 tahun ke bawah. 18 tahun ke bawah. 18 tahun ke bawah kanak-kanak ni. Okay. Saya baiki sikit. Biasanya kanak-kanak ni sekolah rendah lah. Okay. Kalau sekolah menengah tu dah remaja. 18 tahun tu dah remaja, betul. Okay. Saya baiki penyataan Irfan sikit tadi. 12 tahun ke bawah. Okay. Kebiasaannya sekolah rendah. Awak 10 tahun remaja ke kanak-kanak? Kanak-kanak. Kanak-kanak. Okay. Masih lagi kanak-kanak, betul. Okay. Okay. Jadi apakah hak-hak kanak-kanak? Hari ni kita nak belajar apa hak kanak-kanak. Okey? Hak ni apa maksud hak? Hak maknanya apa yang hak dia. Dia punya apa? Yang patut kanak-kanak ada. Okey? Bukan maksudnya orang remaja, orang dewasa sahaja ada hak. Kanak-kanak pun ada hak. Yang pertama, baca sama-sama. Apakah hak yang pertama? Warna hijau. Cepat. Okey. Yang pertama, saya seorang cakap ni. Aduh.
Kat mana? Belum ketik. Nampak tak? Oh tak nampak, sorry. Saya lupa nak apa? Presenting. Saya nak buat ni tadi. Attention. Sorry lah. Sebab tu masing-masing senyap. Buka suara Dah nampak belum? Dah. Nampak. Ini hak kanak-kanak. Alright, sorry tadi tak nampak. Saya pun tak nampak awak. Okay. Alright, hak kanak-kanak. Okay. Hak yang pertama apa? Hak kehidupan. Hak kehidupan. Okay. Yang kedua, Hak perlindungan. hak perlindungan. Okay. Yang ketiga, Hak perkembangan. hak perkembangan. Okay. Yang keempat, Hak penyertaan. Hak. penyertaan. Okay. Ada 4. Okay. Hak kanak-kanak. Okay. Okay. Yang pertama, hak kehidupan. Nanti mana yang dah ada tu boleh catat. Hak kehidupan dia. Okay. Kehidupan kanak-kanak mestilah. Okay. Hak dia untuk mendapatkan makanan. Okay. Mendapatkan makanan. Lagi ada ibu bapa yang menyediakan tempat tinggal. Okay. Okay. Itu hak kanak-kanak. Kemudian air minuman. Okay. Nanti awak tengok video nanti Tengok video boleh catat nanti. Hak minuman dan juga jagaan kesihatan. Okay. Okay, itu hak yang pertama. Hak kanak-kanak untuk kehidupan. Okay. Boleh baca sama-sama yang pertama ni. Yang saya dah tulis warna biru. Okay, cuba baca sama-sama. Mendapatkan makanan. Okay, mendapatkan makanan, tempat tinggal, Air minuman. air minuman, Jagaan kesihatan. jagaan kesihatan. Ini disediakan oleh ibu bapa kita lah. Betul? Ibu bapa kita. Okay. Kanak-kanak ni dia tak boleh buat sendiri. Walaupun dia ada hak tapi haknya dijaga oleh ibu bapa. Betul? Okay. Mendapatkan makanan, tempat tinggal, air minuman, jagaan kesihatan. Kemudian ada hak perlindungan. Okay. Hak perlindungan. Apa dia? Okay. Perlindungan. Okay. Perlindungan dari segi diskriminasi. Okay. Diskriminasi dari segi penderaan. Okay. Kanak-kanak tak boleh dera dia, betul? Okay. Dan juga pengabaian. Okay. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, hak dia perlindungan. Nanti awak salin lah. Okay. Perlindungan untuk kanak-kanak. Untuk kanak-kanak tanpa keluarga. Okay. Di pusat-pusat jagaan lah. Okay. Seterusnya perlindungan daripada hilang ni. Perlindungan daripada penderitaan seksual. Okay. Fizikal. Dan eksploitasi. Dan eksploitasi. Okay. Itu hak perlindungan. Okay. Okay. Seterusnya perkembangan juga. Okay. Hak mendapat pendidikan. Okay. Hak mendapat
pendidikan ni untuk kanak-kanak sebab itu kanak-kanak mesti pergi sekolah wajib. Okey, belajar untuk hak pendidikan. Okey. Hak mendapatkan persekitaran yang selamat. Cuba. Okey. Okay. Seterusnya nanti awak catatlah dalam doku saya akan bagi dalam kertas nanti menyertai kelab dan persatuan. Okey, seterusnya berjumpa dengan kawan-kawan. Ini hak kanak-kanak berjumpa dengan kawan-kawan. Okey, bermain. Dan juga memberi pandangan. Okey. Memberi pandangan. Okey. Nanti saya catatlah. Okey. Ini dia punya, saya kecilkan sikit. Okey. Ini hak kanak-kanak hak perlindungan, okey, hak perkembangan dan seterusnya. Okey. Nanti saya akan beri dalam inilah. Okey. Ini saya akan beri dalam ni nanti. Okey. Saya ada beri dalam saling je. Habis ke Rafi? Okey, jadi setakat ini saja untuk ziarah kita. Nanti kita jumpa lepas rehat bulan nanti pukul 11 ni untuk bahasa Melayu. InsyaAllah. Saya dah ada masuk ke dalam WhatsApp tadi untuk ni, dan yang lain tu awak lengkapkan sendiri nanti insyaAllah. Okey, ada sebarang pertanyaan tak? Okey, untuk pelajaran ni. Lepas ni ada subjek pendidikan Islam Okey. Jadi saya ucapkan tahniah kepada semua yang masuk, murid-murid MUYU, Nazri, Haziq ada. Okey. Okey, saya tak perasan Haziq tadi masuk. Okey. Jadi saya ucapkan tahniah. Kita jumpa nanti lepas rehat pukul 11 nanti insya-Allah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.